Malaysia. Nombor 3 ni betul. Nombor 3 ni betul. Manakala nombor 1 ni kamu tak gunakan perkataan akses di situ Nombor 1 cikgu tengok kamu tak gunakan perkataan transaksi di situ. Okey, yang ni kamu kena, sebabnya cikgu tulis, cikgu punya arahan tulis 4 ayat, iaitu transaksi, menggunakan perkataan transaksi, mempraktikkan, akses dan diaplikasikan. Okey, cikgu lihat pula jawapan daripada Alia. Kertas yang dikeluarkan daripada mesin itu merupakan transaksi semasa menyimpan duit. Yang itu betul lah, dia gunakan perkataan transaksi. Nombor 2, kakak mempraktikkan rutin hariannya dengan melakukan kerja-kerja yang berfaedah. Yang itu betul. Dia menggunakan perkataan mempraktikkan. Okey, yang itu okey. Wafa cikgu nak minta, nanti kamu betulkan. Okey, sebarang kalau kamu nak cikgu semak, kamu boleh hantarkan cikgu punya dekat sini sekejap Okay, kamu boleh hantarkan kepada email cikgu ni email.hd@gmail.com dan cikgu alu-alukan kalau kamu nak hantar, dan contohnya cikgu ada terima juga daripada pelajar-pelajar, dia suruh cikgu semakkan karangan contoh macam ni Kamu lihat ni ada seorang pelajar ni, dia tuliskan karangan ni tuliskan karangan ni, lepas itu dia tulis ni, lepas tu dia scan kat cikgu gunakan scammer ni, lepas tu cikgu semak jawapan dia lah, lepas tu kat bawah ni cikgu komenkan, lah apakah yang perlu diperbaiki Okay, yang ni cikgu kalau kamu berkendakkan cikgu melihat kamu punya karangan, silakan hantar kepada cikgu Okay, itu supaya kita dah tak buat kesilapan itu contoh je lah Okay, yang ni kita dah selesai di situ. Sekejap sekejap. Okay, kita dah selesai di situ. Kamu lihat kat sini. Okay, yang ni ialah satu perkara yang cikgu selalu tekankan kepada pelajar tentang topik. Topik adalah perkara yang penting. Bila kamu baca soalan, kamu kena pastikan kamu faham soalan tersebut. Contoh kat sini ayat dia, pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat menjadi seorang pengguna yang bijak? Bagaimana? Okay, yang ini kata kunci dia, kamu tulis kat sini, cikgu tulis kat sini. Okay, kata kunci dia, kata kunci. Kunci ialah bagaimanakah kita dapat menjadi seorang pengguna yang bijak. Dan ini jawapannya, bawah ni dia punya jawapan dia lah. Bawah ni dia punya jawapan dia. Okay, bawah ni ialah dia punya jawapan dia. Tiga-tiga ni jawapan dia Okey, kamu lihat sini bagaimana kita nak menjadi pengguna yang bijak. Yang pertama, kita kena buat anggaran perbelanjaan bulanan dengan menyelaraikan barangan yang hendak dibeli setiap hujung bulan. Kita kena buat anggaran apa yang kita nak beli. Itu yang pertama kalau nak jadi seorang pengguna yang bijak. Itu yang pertama. Okey. Ini yang pertama. Manakala yang kedua pula ialah kita hendak mengutamakan pembelian barangan keperluan. Maksudnya kita kena utamakanlah apakah barang keperluan. Contohnya kita nak beli beras ke, kita nak beli sabun ke untuk membaikkan, untuk membasuh. Contohnya itu ialah kita punya keutamaan kita. Nombor dua. Nombor tiga ialah kita kena buat perbandingan harga sebelum membeli sesuatu barangan. Kita kena bandingkanlah. Contohnya ada beberapa kedai dekat kawasan kamu. Kamu lihatlah macam beras kat sini 5 kilo berapa ringgit. Dekat kedai sana berapa kilo, 5 kilo berapa ringgit. Lepas tu ayam ke berapa kilo, kamu buat perbandingan tentang harga dia. Kadang-kadang peruncit ni, kedai-kedai runcit mereka cuba nak memutarbelitkan harga tu. Dan kita kena berhati-hati sebagai pengguna.
Dan kita pergi kepada yang bawah ni. Nombor 2 ni, jelaskan peranan Fomka. Fomka ni ialah cikgu tak berapa, memang Fomka tu kamu lihat kat sini. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Federation of Malaysian Consumer Association. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai Persatuan Pengguna Malaysia. Itu dipanggil Fomka. Kat sini kamu lihat kat sini, apakah peranan Fomka melindungi, apakah peranan dia? Okey, peranan dia peranan dia kamu lihat kat sini. Fomka tu merupakan gabungan persatuan pengguna-pengguna di negeri-negeri yang berusaha memperjuangkan hak pengguna di Malaysia. Dia punya apa? Dia punya gabungan dia. Dan Fomka ni dia bekerja rapat dengan kerajaan dan badan bukan kerajaan di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Dan dia memberi, tugas dia adalah memberi maklumat, pendidikan, perlindungan pengguna, dan Fomka ni dia mengamalkan 4 penggatan penting. Apakah tugas dia? Ialah pertama ialah untuk menjadi badan yang memberi dan menyebarkan maklumat. Kedua ialah badan yang memberi pendidikan kepada semua pengguna. Ketiga pula ialah badan yang bertindak memberi perlindungan kepada pengguna. Yang keempat pula ialah badan yang menyiasat dan membuat kajian serta membuat ujian untuk memberi maklumat. Ini ialah peranan dia. Ini ialah dia punya kata kunci dia. Kamu kena jawab. Okey? Kata kunci dia situ. Dan jawapan dekat sini lah. Bila kamu menulis karangan, kamu kena pastikan kamu menjawab mengikut kehendak soalan. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga pula kamu lihat kat sini. Berdasarkan peta pemikiran yang sesuai, jelaskan kebaikan dan kelemahan pembelian dalam talian. Apakah dia kebaikan dan apakah dia keburukan dia? Kita lihat dulu dari segi kebaikan dia. Kebaikan dia ialah kita menjimatkan masa, tenaga, peluang. Yang ini lebih kepada, kalau kamu dapat soalan macam ni, ini ialah lebih kepada kamu kena jelaskan apakah dia punya kebaikan dia. Yang pertama. Lepas tu kamu kena jelaskan apakah kelemahan. Yang ini tajuk ni, karangan ni lebih fokus kepada perbincangan. Kepada perbincangan. Perbincangan. Ada 2 kat sini dibincangkan. Pertama, pembelian tu ada kebaikan dia. Ada kebaikan dia. Dan juga ada keburukan dia. Pertama kamu lihat kat sini, dia menjimatkan masa dan tenaga tanpa perlu. Maksudnya kalau kita boleh tadi senang kita tak buang masa, kita tak buang tenaga, kita tak perlu pergi kedai. Itu yang pertama. Lepas itu kita dapat lakukan dengan pantas. Tak semestinya waktu pejabat. Di luar pejabat kan kamu boleh buat juga. Bila-bila boleh buat. Itu nombor 2, kebaikan dia. Nombor 3 ialah memberi peluang kepada suri rumah bekerja dari rumah. Maksudnya kat sini, kalau kamu ada perniagaan, kamu ada produk-produk yang boleh kamu nak jual, kamu boleh jualkan daripada rumah, daripada talian. Mudah saja. Cuma kena ada produk saja. Dan yang seterusnya ialah kita lihat pula dari segi keburukan dia. Keburukan dia kat sini kamu lihat kat sini, kualiti dan mutu barangan tidak terjamin, hanya dilihat melalui gambar saja. Maksudnya kita tak pasti lagi adakah barang yang kita lihat dekat katalog tu adakah sama dengan barang yang kita terima. Itu ialah persoalan pertama. Kita tak terjamin. Nombor 2 ialah data dan maklumat peribadi akan disebar luas, diketahui oleh peniaga. Maksudnya kamu pilih data, bila kamu key in, kamu punya maklumat kamu punya nama kamu punya alamat kamu punya account bank kamu, nombor account, nombor telefon kamu,
ianya diketahui oleh peniaga. Maksudnya kamu beri data semua diketahui oleh peniaga dan kita tak pasti, kita mohon supaya peniaga tu tak menipu lah. Bahaya. Dan nombor 3 pula ialah kita menanggung risiko barangan yang dibeli rosak. Kadang-kadang barang-barang tu kita beli ada yang rosak, kualiti tak bagus. Dan kita tak tahu macam mana kita nak gantikan. Kadang-kadang kita beli barang tu kat luar negeri. Contohnya daripada China, dan barangan itu kita tak pasti bila pula dia akan gantikan. Ini ialah contoh karangan yang kita rujuk perbincangan, iaitu pembelian dalam talian dari segi kebaikan dia dan dari segi keburukan dia. Okey. Kita dah selesai kat sini. Kamu lihat kat sini yang ini tak payah. Okey, yang ni dah settle. Kita pergi kepada ini soalan SPM sebenarnya. SPM daripada sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Okey. Dekat sini kamu lihat kat sini. Karangan ni ialah bahagian A. Dia menunjukkan maklumat di bawah menunjukkan sebahagian daripada cara-cara menyayangi sekolah. Huraikan pendapat anda cara-cara untuk menyayangi sekolah. Okey, dan panjangnya hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, dan lihat kat sini bagaimana kita nak jawab soalan ni. Soalan ni sebenarnya dia dah bagi dia punya fakta dia dia bagi dia punya isi dia. Tapi kamu kena tulis di sini. Pertama kamu kena tulis dia punya pendahuluan dululah. Okey, pendahuluan. Okey, dan kamu ceritalah tentang sekolah kamu contohnya. Tentang sekolah kamu. Sekolah kamu, lepas tu kamu cerita lagi tu sekolah kamu ceritakan tentang prestasi sekolah kamu. Contohnya dalam bidang akademik, bidang akademik dan kurikulum. Itu dia punya pendahuluan dia. Lepas itu kamu kena cerita sikit lah. Kamu kena cerita ni ada isi dia dah bagi. Kamu kena huraikan. Isi dia kamu lihat kat sini. Isi yang pertama dia ialah ni. Sebelah tu je. Isi dia ialah kamu kena tuliskan tentang mematuhi. Bagaimana kamu soalan dia ni kamu tulis kat sini lah. Kamu tulis kat sini. Ni cikgu punya cadangan cadangan dia ialah bagaimanakah cara-cara menyayangi sekolah. Mana? Isi dia dekat bawah ni. Pertama kamu kena hurai ni lah. Pertama, isi yang pertama. Isi pertama. Isi pertama menceritakan tentang mematuhi peraturan sekolah. Lepas tu kamu kena buat ini huraian dia. Satu peringat. Lepas itu yang kedua pula, isi yang kedua. Isi kedua iaitu memelihara. Memelihara harta harta benda sekolah.
Itu yang kedua. Lepas tu kamu kena yang sikit. Dan yang ketiga, yang ketiga ni kat sini dia tulis kat sini ialah isi ketiga. Isi ketiga adalah menghadiahkan kecermelangan dan akademik. Akademik dan kurikulum. Dan akhir sekali ialah dia punya penutup. Dan panjang dia, kita lihat kat sini, panjang dia adalah di antara ni. Antara 200 hingga 250 patah perkataan. Yang karangan ni, cikgu dah terangkan kepada kamu, dan minggu ni minggu cuti cuti sekolah. Kalau boleh kamu hantarlah hantarkan kepada cikgu email cikgu ini. Hantarkan karangan kamu kat sini. Hantarkan karangan di sini. Dan cikgu semakkan kamu punya karangan lah Dan apa yang kalau kamu macam mana cikgu buat, macam mana cikgu semak. Contohnya ada pelajar dia menghantar karangan dia. Contohnya pelajar ni dia hantar karangan dia tentang yang ni karangan dia tentang semangat kejiranan kat sini. Semangat kejiranan. Dia tulis dia punya pendahuluan, dia tulis pendahuluan dia. Lepas tu dia tulis dia punya isi dia. Isi pertama. Isi kedua, cikgu akan komen kat sini lah cikgu komen. Bawah ni cikgu akan tulis lah komen cikgu. Dan sebolehnya seboleh-bolehnya kamu hantar lah cikgu. Supaya ada orang yang dapat membaca karangan kamu macam ni. Dan kamu hantar kalau nak terang macam ni kawan kamu ni, kamu hantar pakai scan with cam scanner ni. Scan with scan scanner, kalau kamu pergi download dekat internet tu ada ni scan scanner. Dan kamu ambil gambar dan dia hantar terang. Lepas tu kamu hantarkan karangan kamu hantar ke email cikgu. Hantar ke email cikgu dan cikgu akan akan baca karangan kamu kat situ. Cikgu dah bagi ni mirzam.muhammad@gmail.com. Itu yang pertama kita. Yang kedua kita bincang. Tadi pertama kita bincangkan tentang perbandingan kata. Yang kedua ni kita baru bincang tentang karangan iaitu huraian, sebenarnya karangan yang berbentuk huraian. Sekejap Okey, kamu lihat di sini. Yang ni yang kita lihat ni tajuk karangan. Karangan ni pula dia lebih daripada 300 patah perkataan. Lebih daripada 50 patah perkataan. Dan ada 5 karangan yang ada di sini. Kita bincang dia punya soalan di sini. Kita bincang dulu soalan yang pertama di sini dulu setiap individu, sebabnya kenapa? Karangan adalah satu daripada peratusan yang tinggi markah dia dalam karangan dan kamu kena buat karangan yang sebaik-baiknya untuk mendapat markah yang tinggi.
Okay. Dan soalan yang pertama, setiap individu mempunyai wawasan hidup yang tersendiri dalam mengejar cita-citanya. Uraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk merealisasikan cita-cita anda. Okey? Apa yang cikgu nak kamu tulis sekarang ni, kamu tuliskan isi dia saja. Okay, kamu tuliskan isi saja apa yang kamu kena buat. Tuliskan isi saja, lebih kurang kamu kena cari 4 isi lah. 4 isi. Okay, 4 isi. Okay. Dan kamu tuliskan, ya, tak payah huraian, tak payah, tulis isi saja. Tuliskan tuliskan isi kamu dalam Google Meet, dalam Google Meet kita. Dan cikgu akan baca kat situ, dan cikgu akan baca di situ. Okay. Kamu buat soalan nombor 1 dulu, soalan nombor 1 dahulu.
Siapa dah siap, sila tuliskan jawapan kamu dalam kita punya Google Chat Okey, yang ni jawapan daripada rakan kita iaitu nama dia Nur Fazlin Nur Fazlin. Kita ada tulis dia punya isi kat sini, kita lihat apa yang kita baca satu-satu dia, kita bincang dia punya isi dia Okay, yang pertama, apakah yang dinyatakan oleh Fazlin Yang pertama tadi kamu lihat kat sini ialah dia kata nombor satu ialah fokus kepada matlamat yang ingin dicapai. Okay, betul. Kita fokus itu dia punya strategi dia. Contohnya kita fokus tu, contohnya kita letakkanlah contoh kita nak dapat HPM tu semua dapat A contohnya Lepas tu apakah yang kita nak buat? Apa yang kita kena lakukan? Apakah strategi kita nak lakukan supaya kita dapat 7A dalam SPM? Inilah fokus. Kita letakkan matlamat kita. Berapa kita nak. Okey, nombor dua. Nombor dua, isi dia ialah dia kata mendampingi individu individu yang memberi inspirasi. Yang ini kamu apa yang dimaksudkan oleh rakan kamu ni ialah dia nyatakan ialah cari kawan-kawan yang mempunyai yang pemikiran dia positif. Pemikiran yang positif dan juga dia juga mempunyai matlamat untuk berjaya. Maksudnya kita kena kawan saling memberi motivasi kepada kita lah contohnya. Itu nombor dua. Lepas tu C pula apa yang dinyatakan lagi ialah menimba sebanyak mungkin pengalaman baru. Pengalaman baru. Okey. Kalau yang ni pun adalah satu isi yang bagus juga. Maksudnya kalau kamu sekarang ni sebagai pelajar, kamu kena cuba belajar pengalaman baru. Contohnya kamu boleh belajar cara-cara untuk untuk memahami fakta, untuk mengingatkan fakta. Contohnya subjek sejarah. Macam mana kamu nak ingatkan fakta? Apakah yang kamu lakukan contohnya? Ini ialah cara dia. Kamu juga mendapat pengalaman baru ni daripada rakan-rakan ataupun daripada guru-guru kamu. Dia pun boleh kongsikan pengalaman dia semasa dia menghadapi peperiksaan SPM contohnya. Dan yang D ni pula
adalah sentiasa positif. Sentiasa positif. Positif dengan tidak mudah berputus asa. Ya, kalau kita kadang-kadang kita sebagai manusia bukan selalu kadang-kadang kita mengalami kejatuhan. Kalau kita mengalami kejatuhan, kita kena positif. Sebabnya bukan setiap individu ni tidak ada yang sempurna. Kita belajar daripada pengalaman kita dan kita kena sentiasa positif. Kita uh, walaupun perkara yang kita nak tempuhi ni adalah perkara yang sukar. Tetapi kalau kita ada satu perasaan yang positif, insya-Allah kita akan selesaikan. Ini ialah yang apa ni, yang kedua di sini yang keempat cikgu jawapan daripada Fazlin kat situ ada 4 isi yang dinyatakan. Okey, yang ini cikgu setuju Fazlin Okey. Okey, yang ini cikgu dah dapat jawapan daripada kamu. Okey, lepas itu kita cuba pula soalan yang bawah ni. Kamu tengok sini soalan kelima ni. Okey, soalan yang kelima ni ialah kekurangan makanan telah menjadi isu dunia sejak berdekad-dekad lamanya. Berdekad-dekad maksudnya berlama lah, bertahun-tahun, puluh tahun contohnya. Dan uraikan langkah-langkah untuk menangani masalah kekurangan makanan yang boleh dilakukan oleh negara serantau. Contohnya masalah ni kita pergi kepada negara-negara yang selalu mengalami kebuluran. Di penduduk dia mengalami kebuluran, contohnya di Afrika contohnya. Okey. Dan apakah kalau kita ni sebagai salah sebuah negara yang berada dalam PBB ataupun dalam Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan apakah kita punya strategi kita bagi menyelesaikan masalah kekurangan makanan yang dihadapi oleh negara tersebut. Okey. Di sini kamu punya kata kunci dia di sini ialah kata kunci dia ialah langkah-langkah menangani masalah kekurangan makanan yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan oleh negara serantau. Apakah yang ini pun sama, cikgu nak kamu cuba mencari 4 isi kat sini. 4 isi penting apa yang perlu kita lakukan.
Yang lain tu boleh cuba kalau cikgu bagi komen tu kamu kena betulkan lah, itu je. Bila siap tu bagi tahu cikgu untuk soalan yang keempat soalan yang keempat. Okey. Kamu pun habis bateri low. Kita tak apa. Kalau kamu ada apa, boleh hantarkan karangan kamu ke email cikgu Okey. Okey, siapa dah habis untuk yang keempat ni? Okey, yang ini kalau cikgu tak dapat cikgu cuba kamu tengok sini apakah langkah-langkah dia. Yang pertama kamu boleh uh, meningkatkan hasil pertanian. Meningkatkan
hasil pertanian. Okay, lepas itu kamu boleh lagi buat lagi ialah kamu boleh apa ni menggiatkan ataupun kamu boleh menubuhkan tabung makanan untuk menubuhkan tabung makanan. Jadi supaya kamu boleh ambil sesiapa nak hantar kepada negara tersebut, kamu boleh kumpul makanan tersebut dan lepas tu kamu hantar kepada negara tersebut. Itu yang B. Yang C pula apa lagi? Dan daripada kita meningkatkan apa lagi yang kita boleh buat selain daripada dua ni? Meningkatkan, menubuhkan tabung makanan, meningkatkan hasil pertanian dan kamu boleh boleh menyediakan teknologi moden. Teknologi moden bagi meningkatkan menggunakan teknologi moden dalam bidang pertanian. Yang tu yang C. Lepas tu yang D ni kamu boleh nyatakan lagi ialah mencari alternatif lain. Alternatif lain sebagai sumber makanan. Sebagai sumber makanan. Sumber makanan yang baru. Itu yang ni kamu tengok je. Bila kamu tu kamu kena pastikan kamu menjawab soalan isi dia, pastikan ikut dia punya kehendak soalan. Itu yang apa yang cikgu ingin beritahu kamu. Okay, kita dah buat yang ni. Kalau kamu ada masa, kalau ada masa yang panjang, silalah hantar ke cikgu punya email. Email copy tu saja. Okay, yang itu kita dah selesai di situ. Okay, kita ada beberapa minit lagi kita nak bincangkan tentang ini tentang frasa nama. Kita nak bincangkan tentang frasa nama. Frasa nama ialah dipanggil sebagai kata nama ataupun sekumpulan kata nama, iaitu kata nama atau sekumpulan kata yang terdiri daripada kata nama. Kata nama, lepas tu kata nama terbitan. Terbitan dan ataupun ganti nama. Dan setiap kata nama tu frasa nama, setiap frasa nama frasa nama ada subjek, kamu kena lihat sini, ada subjek dan predikat. Mesti ada subjek dengan predikat. Dan kita lihat bawah ni, contohnya kamu lihat kat sini kata inti penerang kata nama. Kamu tengok sini perkataan ni.
kata nama sebenarnya dekat sini ialah apa ni, ialah bajau ni. Dia ada gunakan kaum kat sini. Ini ialah penerang. Penerang kata nama. Okay, ini ialah penerang kata nama. Bajau ni. Bangsa ni. Dan suku ni. Contoh ni kamu lihat kat sini. Ikan tilapia enak dimasak asam pedas. Ni ikan tilapia. Okey. Ini ialah kata apa ni? Kata nama. Beliau sudah lama menjadi pemborong ikan air tawar. Okey, kat sini. Lepas itu ikan parang sesuai dibuat nugget ikan, jejari ikan dan filet ikan. Itu juga kata nama. Dan juga kat sini kamu lihat tadi penternakan ikan air tawar dijalankan di kawasan Tasik. Dekat sini kamu lihat kat sini dalam kamu belajar tentang ini semua, kamu kena tahu mengenai apakah dia rasa nama. Lepas tu frasa kerja. Lepas tu frasa adjektif. Dan satu lagi ialah tentang frasa sendi. Ini ialah perkara-perkara dan apabila soalan diberi. Soalan akan diberi dan kamu kena kenal pasti dalam soalan-soalan SPM dia bagi satu ayat dan kamu kena pastikan rasa dalam ayat tersebut. Okay, yang Kak Cikgu kata tadi, ada frasa nama, ada frasa kerja. Frasa nak kerja tu contohnya macam berlari lah. Berlari ialah dia gunakan perkataan mula berlari. Adjektif kalau contohnya contohnya biru. Okay, biru. Sendi penggunaan dia ialah contohnya kamu guna mula dengan contohnya dengan. Itu ialah frasa sendi. Okay, ini ialah contoh-contoh frasa yang kamu kena tahu dalam menjawab soalan. Okey, yang ini kamu lihat tadi cikgu nak kongsi satu lagi. Ini ialah sebuah karangan tentang cerita. Ini pula ialah karangan tentang cerita iaitu Keperihalan. Kamu lihat kat sini. Dan perihalkan pengalaman anda semasa bercuti di sana. Dan kamu lihat kat sini dia mudah dia nyatakan sini. Ini dia punya pendahuluan dia. Atas ni ialah dia punya pendahuluan. Okay, kamu lihat kat sini dia ceritakan bila dia dia pergi rumah Pak Long tu. Ini dia punya pendahuluan dia. Okay, ini pendahuluan dia. Okay, kamu tengok sini ayat dia tak banyak. Ada 1, ada 2 dan ada 3. 3 ayat di sini. 3 ayat